Ini kitab penawar bagi hati, muka surat 16. Baris yang kelima daripada atas. Dari kelima daripada atas. Ingat lagi masa ngaji Quran tu, hak guru hak mula-mula sekali. Ngaji rumah. Dia dereba Bank Felda. Dia dereba Bank Felda. Dia dereba. Dia ngaji Quran. Ada TV rumah dia. Saya tahun 10 tahun lepas, lama dah belah-belah tahun lepas. Pergi ceramah satu tempat, dia ada situ. Tapi tak ingat. Dia tak ingat. Jumpa dengan dia pecen dah lah maknanya. Jumpa ajak ke dia tak ingat beramai budak ngaji rumah dia. Dia tak ingat. Hak ngaji mula-mula, hak ngaji rumah kan. Dia tak jadi ngaji rumah ni, dia kena ngaji luar baru jadi. Dia ramai orang, dia saing baru jadi. Kalau ngaji rumah dah jadi. Ngaji rumah ngaji lah. Tapi nak ceritanya rumah dia ada TV. Jadi orang budak dia berahi. You tengok tapi kena ngaji dulu. Dia kena ngaji dulu. Tapi hak boleh tengok pun dipilih-pilih juga. Hak tak ada cing lah, ada cing tak wi. Hak tak ada cing. Macam cerita macam combat tu tak ada lah tu. Hak tu hak jenis tak ada cing-cing hak tu jenis tembok je Amerika dengan Jerman hak tu. Tahu? Tak ada. Ingat cerita tu Whitmore lah. Cerita dia tu. Tapi mana hak tak ada cing boleh tengok. Hak ada cing tak tengok. Tapi nak cerita jadi tarikan. Jadi rajin. Tidak tak tengok TV. Jumpa dia ayat dia saya ngaji dulu, dia tak ingat. Dia tak ingat. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Yang ke-8-nya, yang ke-8 daripada 10 perkara. Kenapakah syarak menuntut kita, menyuruh kita daripada menjauhi daripada menjauhi daripada banyak makan, menjauhi daripada bersangatan kenyang. Ini yang ke-8. Bahawasanya membanyakkan makan itu sebab bagi bersangatan sakit mati. Kerana kesakitan dan kesusahan mati itu sekadar kesedapan dunia. Jadi kesakitan ketika mati ni, ketika sakaratul maut, atas qada banyak manakah kesedapan dunia yang kita ambil. Ini cerita kesedapan dunia yang dihalalkan pada syarak. Bukan kesedapan dunia diharamkan berapa tu lagi berat tu. Ini bersangatan kenyang pada makanan yang yakin halal. Adapun kalau kata bersangatan kenyang dengan perkara yang haram tu sama telah lah. Hak ni hak kenyang, hak halal. Mana hak ni dipanggil apa ni? Kesenangan, kesedapan dunia ni. Kesedapan dunia yang halal. Banyak mana kita ambil kesedapan dunia, banyak itulah kesakitan ketika kita sakaratul maut. Yang mana sakaratul maut ni sakitnya melengkapi roh dan segala anggota. Adapun kesakitan yang lain hanya kena kepada anggota-anggota yang sakit tu jua. Pada ni adapun sakit ketika nak mati ni, dia melengkapi roh dan melengkapi segala anggota. Segala anggota yang darah tu mengalir. Tak? Segala anggota yang darah mengalir lah. Tempat yang tidak ada darah mengalir, tidak ada roh di situ. Sebab tu tempat yang tidak ada darah mengalir, kita kerak rambut, kita kerak kuku kan tak rasa apa situ. Lepas tu tak ada roh di situ. Dia tak ada rasa apa. Jadi
ketika sakaratul maut, ketika malaikat nak cabut roh tu, jadi mana-mana anggota yang ada dalam mengalir tu dia akan sakit lah, sebab melengkapi roh. Ada sekalian. Ni sakit sakaratul maut. Ada pun sakit biasa, sakit kaki dah sakit, tangan tak sakit. Ni sakit sekalian tubuh. Sebab apa? Sebab malaikat nak tarik roh. Nak tarik roh. Ada ni. Cuma kalaulah orang yang taat, malaikat tarik tu beraluh, gitu je lah. Kalau orang tu derhaka, malaikat ni kalau kita kata kok, malaikat ni kalau kita kata kok, dia apa? Senjoh. Kenapa? Getak ni mak getak budak, nak getak ni gelewak, nak kelah kain tak boleh, dia kata. Ada getak ni, getak sigung. Ada getak sigung, dia kata budak gelewak, nak kelah kain pun tak boleh. Apa ni? Beli keting. Beli keting. Tu getak. Ni apa? Senjoh. Kan kalau kita pergi hospital kan, hak jenis je lembut je buat. Tapi tak jadi dia senjoh barulah. Naung sekejap je lah. Tapi kalau ambil sela Allah nampak takutnya dia lambat pula nak jadi sesar. Dia pegang, dia pang, dia tarik. Ngaung sekejap je. Tu panggil senjoh. Ni kalau buat sela lepas tu obat sikit tu sakit tapi kurang lah. Sama juga dengan cabut roh. Kalau cabut roh orang yang beriman, yang soleh, cabut beralu. Kemudian rupa malaikat pula comel, kemudian ditayang pula tempat akan pergi. Hak sakit tu tak akan sedar dah lah. Ada ni. Tambahan pula kalau orang yang soleh, terkadang masih hidupnya tak sampai maqam fana, maqam aulia. Ketika tu Tuhan fanakan dia. Tuhan lenyapkan segala-gala. Yang ada hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak rasa gapo dah lah. Ada ni. Sebab itulah kita tak boleh nak gapo. Kita buat amal ibadat molek, jaga ikut garis molek, akidah biar betul, sembahyang bang biar betul, hati kena ikhlas, kena baik. Hak sunat-sunat asah je, biar jadi orang yang soleh. Kemudian tanggungjawab kita tunaikan belaka. Dia soleh ni bukan hanya akidah betul, sembahyang bang betul, hati ikhlas, tapi keluarga tak cara pun. Tu nak soleh tu. Kan tak ni? Hak soleh ni al-qaim bi hukukillah wa hukukil adamiyin, dia panggil soleh. Orang yang menunaikan hak dia dengan Allah dan hak sesama anak Adam. Anak Adam yang paling hampir adalah keluarga, anak bini. Anak Adam lagi jiran kita, saudara mara kita. Ni kena jaga belaka ni panggil orang soleh. Kalau sentiasa menyakiti jiran, itu tak panggil soleh tu. Makna orang yang menunaikan segala kewajipan dengan Allah dan tanggungjawab sesama manusia, tambah sekali keluarga kita. Itu orang soleh. Benar wa amal sunat, tambah sunat. Nak cerita bab makam, tu kena ngaji kok lain pula. Nak jumpa tarekah jalan yang sebenar. Jumpa hak jenis tak ada syariat macam-macam sekarang ni. Hak tak ada syariat, lopak lalu dah. Tarekah. Puak-puak kita ni fardu ain dak kemah ni, dak pengaji ni. Kalau fardu ain dak kemah tak ngaji, macam mana kamu bertarekah? Anda bangga bertarekah tanpa syariat. Orang bertarekah tak sebut dah bab syariat. Sebab apa? Syariat ni kemah dah ilmu dengan amal. Tak sebut dah. Tiba-tiba puak-puak kita ni macam mana ni fardu ain dak lengkap. Dah lengkap. Patut macam mana tarekah? Itu guru yang tidak mursyid. Itu kan tidak mursyid. Atau bukan tu. Jadi kalau kita tak ada rezeki kat tu, tapi hati kita nak, ada niat, mudah-mudahan Tuhan beri kita. Kadang-kadang dekat nak mati. Lepas tu kadang-kadang orang ni, orang-orang yang soleh ni, orang biasa gitu je. Tapi terkadang dekat nak mati tu dia ada lain sikit. Ada ni. Nampak lain, air muka dia lain. Mana kalau kita kata macam tak ada. Dia tak mati lagi. Tapi makna dari segi dia dengan dunia tu macam tak ada. Ni kurniah ni.
Tuhan beri dia fana, Tuhan lenyapkan, tidak ada malaikat, hanya ada Allah. Sampai sini tak serah ni, tak rasa lah. Tak rasa. Sebab apa? Di hati hanya ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ni. Kemudian hak berkaitan sakit mati apa semua itulah sakaratul maut tu. Dalam hadis cerita, umpama kena tetok di pedang 100 kali contohnya, dia umpamakan sakit tu. Sebab dia mula-mula sekali tarik tu, daripada mula-mulanya telapak kaki, tarik sampai ke betih, naik sampai ke dada, sampai ke tangan, sampai ke leher, sampai ke muka, sampai ke kepala, mula-mula dikeluarkan daripada kepala. Ada ni. Lepas tu kadang-kadang mata dia pandang ke atas, pandang ke atas, ketika hak akhir dia tu ni. Cuma ketika tu kita baca surah Ar-Ra'd ketika tu supaya dipermudahkan. Sebab kalau dipermudahkan ketika nak mati, maka sakitnya akan jadi kurang. Sakitnya akan jadi kurang. Sebab diumpamakan orang nak mati ni dengan orang beranak. Umpama. Jadi kalau beranak dia mudah, sakit dia tak lama. Kalau beranak dia jenis payah, sakitnya lama. Gitulah. Umpama dia gitu. Orang beranak kan, sakit tu sakit. Tapi kalau beranak dia mudah, panggil Tok Bidang dulu. Tok Bidang tak siapa lagi, selesai dah beranak. Kalau jenis orang hak payah, Tok Bidang berapa kali pergi mari tak jadi. Tok Bidang balik pula. Sekarang panggil pula Tok Bidang, mari tak jadi, balik pula Tok Bidang. Ni bila payah nak beranak, sakitnya pak lama. Sama juga ni. Jadi nak ketika orang nak mati ni, kita baca Ar-Ra'd, kita berdoa supaya Allah Ta'ala permudahkan. Supaya permudahkan ketika mati. Dipermudahkan. Ketika tu, batu ketika tu kita jangan duduk macam nak, kalau kita kata nak suruh dia mengucap la ilaha illallah tu, tak payahlah kita, janganlah kita tekan-tekan. Jangan kita duduk tekan-tekan. Ngucap ni hukumnya adalah makruh. Kita hanya pergi bisik di telinga dia, la ilaha illallah. Kita bisik di telinga dia. Dia pun turut, kita pun berhenti. Jangan ulang-ulang pun makruh juga. Ada ni. Tapi lama dah dia sebut la ilaha illallah. Lama tak lama pun dia ada cakap lain ke dak lepas tu. Dak dia senyap. Tak payahlah. Itu maksud dan Nabi kata, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir kalamnya dengan la ilaha illallah, saya masuk syurga. Akhir kalam dah tu. Walaupun takdir dah dia ucap la ilaha, tapi dia tak cakap. Akhir kalam dah tu. Dia cakap pula, awalah kita bisik pula. Gitu je lah. Dia cakap pula. Dia kata nak air contohnya, kita pula kalau nampak dia dahaga, kita memang disunatkan titik air. Kalau kita nampak sangat dahaga, wajib kita titik air. Orang dulu kan dia ambil kapas tau. Ambil kapas dia titik gitu. Itu ambil sempurna orang panggil. Walaha itu atas amalan masing-masing. Kalau tak ada amalan ketika tu, dahaganya kata Nabi, jikalau dibubuh satu laut dunia sekalipun, tak akan hilang dahaga dia. Ni kita buat titik air, bukan tuang air. Bukan ambil air tuang gitu, bukan, hanya titik-titik saja. Walaha kalau orang tidak ada amalan, derhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, anda tuang air satu laut dunia sekalipun, tak akan hilang dahaga. Tika ni syaitan mari bawa air, tapi sungaku di Tuhan. Ni wal iyazabillah, tika ni. Tika nak mati. Hak ni kira ni orang hak tak derhaka ni. Tapi tak derhaka sekalipun, sebanyak mana kesilapan dunia yang dia ambil, sebanyak itulah kesakitan dan kesusahan ketika nak mati. Sebab itulah kalaulah kita tahu apa yang kita akan hadapi di kesudahan, kita tahu perkara yang
akan berlaku selepas daripada kematian. Nabi kata nescaya mereka akan ketawa yang sedikit, menangis yang banyak. Kalau tahu macam Nabi tahu tu lah, dekat nak mati macam mana, sesudah matinya macam mana. Lepas tu Nabi suruh peringat, suruh sentiasa kita ingat akan kematian. Ingat akan kematian. Uzkurul maut, Nabi kata ingat akan kematian. Sebab apa? Ketika kematian tu, khatimah, kesudahan tu, lepas ada kematian, maka nescaya akan jadi sedikit ketawa dan banyak menangis. Sebab Nabi pada satu hari tu Nabi jumpa dengan pergi masjid, Nabi tengok kaum dengan bercakap-cakap, lepas tu ketawa-ketawa. Pada ni ketawa-ketawa. Tapi ada ketika sahabat ketawa, Nabi tak kata apa. Pernah sahabat cakap dalam masjid, percakapan pada masa lampau, maka dah cakap tu adalah ketawa, tapi Nabi tak ketawa, Nabi senyum. Pada ni ada ketika Nabi okey je, tapi tengok kat dia cakap tu apa dia, dan suasana yang macam mana. Pada ni ada Nabi kata kalau dia tahu apa yang aku tahu, nescaya dia akan ketawa yang sedikit. Tapi berlaku dalam masjid Nabi ketawa, tapi Nabi tak kata apa. Bahkan Nabi tu pas senyum, Nabi tak pernah ketawa, Nabi hanya tabassum. Tabassum tu sunnah Nabi SAW. Tabassum, senyum adalah sunnah Nabi SAW. Ketawa, Nabi tengok sahabat ketawa, Nabi tak kata apa. Makna ada ketawa yang dibenarkan. Bukan sahabat duk cakap ni dalam masjid ni. Sebab itulah bercakap perkara dunia dalam masjid hukumnya adalah harus. Hukum adalah harus. Tapi ni tak ganggu orang apa semua ni. Tu kita dengar jak budak bercakap dunia dalam masjid, amal ibadah kita 40 hari tak diterima. Itu maudhu' tu, tak ada hadis tu. Ada. Itu maudhu'. Tak ada tu. Bercakap dunia masjid, nescaya ibadah 40 hari tidak akan diterima oleh Allah. Itu hadis maudhu'. Tak ada tu. Sebab hukum fiqhnya kata Imam rahimahullah, Imam datang dalam kitab Majmu' 33 hukum berkaitan dengan hukum masjid. Salah satunya harus bercakap dunia di dalam masjid. Harus, bukan suruh ni. Dalilnya tu Nabi dengar sahabat dia cakap. Bukan cakap saja, bahkan sahabat pun ketawa sedikit. Sebab apa? Lucu dengan kisah lampau. Nabi bukan kata Nabi larang, Nabi pun senyum. Nabi pun senyum. Tapi dalam masjid ni kita kena jagalah, sebab ada orang semayang, ada orang ibadah. Ada ni, bukan cakap dunia dalam masjid yang salah faham ni. Orang tengah-tengah nak buat ibadah, kita mari duk buat gitu. Orang pun dah puas hati, orang pun keling tengok. Tak ada kita pak dalam masjid. Tu kena jagalah pula. Kena jaga pula situ. Tapi dari segi hukum harus. Harus ni kalau tak ganggu ni. Ni tak kira orang tengah semayang, tak kira ni. Yang nak bercakap, dia bercakap. Ganggu semayang, hukumnya haram pula. Ada ni. Alhamdulillah. Dia dalam bab lawak jenaka semua, dan kitab ni bicara comel lah. Kitab pernah bagi hati berkaitan dengan kita melawak jenaka. Jadi orang ketawa ha tu. Apa hukum di pulau, ada dak syarat benarkan, ada syarat tidak benarkan. Tu balik pada ilmu belaka. Dia ada hak-hak dia nak kena sederhana. Dia kalau tak ketawa serius tu, tawa hebe orang panggil. Tawa hebe, tawa hebe ke tawa lebe? Tawa hebe. Tapi kalau terlebih ketawa jadi masih pekak. Dah masih pekak dah. Tu tak ada lagi lain kau. Kadang lain kau hak jenis apa? Kata ganda apa? Tahu hebe, masin pekak, manis leting, pedas desik. Mana lagi? Ya dah. Betul. Pedas desik. Kan desik pedas tu kan. Pedas desik. Macam dok je. Kena. Ya tu. Jadi kalau banyak ketawa jadi masin pekak tu. Dia kena sederhana. Dengan budak-budak dia kan ada juga kita main dia. Faham tak ni? Kalau kita serius sangat, payah nak masuk. Kita gurau sangat, hilang hebat kita.
Pada ni. Kita suria sangat, kita nak masuk lain mana? Kita nak masuk lain mana? Mana? Akan jadi renggang. Sebab apa tak ada nak masuk lain? Sebab apa? Suria sangat. Tapi kalaulah lebih-lebih sangat, anak pun khabar atas kepala, hilang kehebatan. Kenapa? Kena sederhana. Khair umur awsatuha. Itu sebaik-baik pekerjaan sederhana. Pada ni. Manakala gelak ketahu pun sederhana. Jangan berlebih-lebihan, terutama sekali dalam masjid. Adab dia kena jaga pula situ. Adab dia kena jaga. Tapi Nabi kata kalaulah tahu sebagaimana Nabi tahu, ketawanya akan kurang banyak perkara. Ni kita nak hadapi ketika nak mati. Kita nak hadapi pula perkara-perkara kemudian daripada mati. Jadi kalaulah membanyakkan makan sebab bagi bersangatan sakit pedih ketika kita nak mati, kerana kesakitan dan kesusahan mati itu sekadar kesilapan dunia yang kita ambil. Dan kesembilan, bahawasanya padanya pada membanyakkan makan mengurangkan pahala akhirah. Mengurangkan pahala akhirah. Siapa mengurangkan pahala akhirah? Dan bila kita makan banyak, duit kita kena banyak guna untuk makan banyak. Maka duit kita ni pula, dah lah, nak infak, nak apa pun jadi kurang lah. Sebab kita kira nak makan je. Duit ada, nak makan. Jadi akan mengurangkan pahala akhirah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.